Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar bagi Hati, Syifaul Qulub. Kita masih lagi di dalam bab yang terakhir dalam pengajian kita ini, iaitulah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin yang kita tak nampak. Kalau penyakit kudih luar, senang pergi hospital jumpa ubat. Tapi penyakit ini penyakit dalaman yang tak boleh kita nak ubat dengan main-main, kecuali dengan kita balik kepada belajar kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kita ikhlaskan niat kita, barulah terubat penyakit ini. Bab yang terakhir di dalam kitab yang kedua, penyakit-penyakit batin ini, iaitulah bab yang ke-10 pada menyatakan ria. Penyakit berat. Penyakit berat kau ingat penyakit ria ni. Berat ni penyakit ni. Ketahui olehmu bahawasanya ria itu, tanda situ, letak situ, ketahui olehmu tu, itu dia panggil ta'rif definisi ria. Kita tahu dah ria dia penyakit, tapi apa benda ria tu? Yang jadi penyakit itu benda apa ria ni? Syekh kita kata apa dalam ni? Ria itu menuntut pangkat di dalam hati dengan ibadat. Kita nak dalam hati kita ni, biar dengan ibadat kita ni nak suruh naik orang puja kita. Dan pekerjaan kebajikan, kita buat ibadat ataupun kita buat kebajikan, kita tolong orang, kalau kita buat jamuan, kalau kita apa saja, atau menghendaki oleh seorang dengan ibadatnya itu akan manfaat dunia. Ini tiga. Seorang ni buat ibadat tapi dia nak manfaat dunia, seperti harta dan pujian. Kita ulang balik. Apa dia takrif ria? Ria itu iaitulah kita nak suruh orang manusia ni rasa kita hebat dengan ibadat kita. Bila kita ibadat kat khusyuk Tuhan lah tahunya. Depan orang agak menangis tak dalam semaya. Ini ialah tu. Bila tak ada orang, maya pun tak. Maya sunat lah. Ini tanda tu. Ataupun kita buat benda kebajikan. Buat benda kebajikan, tapi nak suruh orang puji. Sudah. Ataupun dia buat ibadat tapi nak dunia. Kita semaya nak suruh boleh duit, nak suruh boleh manfaat, nak suruh orang puji. Maka itu dia panggil ria. Jelas tak jelas takrif dia ni? Ria ni setiap ibadat, benda-benda baik yang kita buat tapi nak minta pujian orang. Dan bahawasanya ria itu, ini hukumnya. Hukum ria iaitulah kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma'. Apa makna ijma'? Sepakat seluruh ulama atas dunia ini mengharamkan perbuatan ria. Dinamakan dia syirik yang kecil. Bukan syurga tu, ada titik ga tu, bukan syirik. Ria ni nama dia syirik kecil. Asyirkul asghar, itu ria. Mana dalil benda ni haram? Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini surah Al-Ma'un ayat 6, ayat 4 hingga 6. Artinya, maka bermula wadi, lembah, wail yang di dalam api neraka jahanam itu bagi sekalian yang sembahyang yang lalai. Orang yang lalai daripada semaya dia, wailun, lembah wadi dalam neraka tempat duduk dia. Jadi ada ulama mengata apa ni? Apa dia lalai itu? Sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya.
Maksud orang lalai daripada semaya ni, orang yang tak buat salat sehingga keluar waktu. Itu orang lalai. Dia boleh buat kerja lain, tapi salat dia tak buat. Itu dia panggil orang celaka. Dan lagi yang ria mereka itu pada sembahyang dan lain. Alladzina hum yura'un. Ria pada semaya dan lainnya. Tutup kurungan di situ, mana tamatlah tafsir ayat. Jadi ayat ni kata celaka bagi orang yang semaya. Tujuan semaya ni yura'un, nak tunjuk-tunjuk pada orang. Kalau tak ada orang, tak semaya. Jadi kerana itulah bila kita belajar dalam ilmu ni, ilmu ria ni, sebab apa semaya sunat afdal di rumah kita daripada kita semaya di masjid? Kenapa? Sebab bila kita semaya di masjid, orang tengok. Bila orang tengok, kita tahu orang tengok, kita pun semaya panjang, lama semaya. Sebab orang tengok. Tapi kalau kita semaya di rumah kita, tak ada masa siapa dia nak tengok, dalam gelap pula. Jadi kita nak tunjukkan siapa? Tak ada sebab nak ria. Itu di antaranya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yaqulullahu ta'ala wa huwa ar-riya. Yaqulullahu yawmal qiyamati lil mura'in idza jazallahu an-nasa bi'amalihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Jadi hadis ini tengok nombor 1 di bawah, riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu, syirik kecil. Tulis syirik itu. Syirik, roh bagi bawah syirik. Syirik yang kecil. Nabi kata inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Benda yang aku bimbang atas kamu sekali, syirik kecil. Sebab apa? Syirik besar, sembah berhala, sembah patung, insya-Allah orang-orang Islam yang ada iman itu tak akan buat. Tapi syirik kecil ni kita tak perasan, tak sedar kita lakukannya. Apa dia syirik kecil itu? Iaitu ria. Qalu, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Apa benda? Kami nak tahu juga. Qala ar-riya. Iaitu ria. Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat kepada sekalian orang yang ria, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu. Bila Tuhan balas amal baik tak baik orang ni, Tuhan berfirman kepada orang yang ria, hei si ria dalam amalanmu, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dalam dunia. Allahu Akbar. Kita semaya kerana nak tunjuk pada orang ni. Hari akhirat Tuhan kata kepada kita, pergi cari kat mamak kamu, tunjuk sangat semayamu dia. Ada pahala ke tak ada pahala? Allahu Akbar. Tilik oleh kamu. Adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan? Mana nak ada lagi? Tutup kurungan selepas balasan itu. Habis takat itu terjemahan hadis. Hadis ini tengok nombor 1 di bawah, dia kata riwayat Imam Ahmad. Diriwayat Imam Ahmad dan lain-lain ulama. Kata ulama hadis sanadnya sahih. Hadis syirik kecil ni sanadnya sahih. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadat kamu. Bila orang itu tak kuasa nak balas pada kita, maka tiada faedah ria itu. Ada faedah apa lagi? Bahkan kamu rugi dengan penat sahaja, tiada mendapatnya. Jadi kalau kita buat amalan nak tunjuk orang, maka kita akan rugi, kita akan penat, sedangkan kita tidak mendapat apa-apa balasan, apa-apa pulangan daripada orang tu.
pahala Tuhan pun tak dapat, orang itu pun tak bagi apa. Kalau kita semaya orang itu bagi duit RM100, bolehlah RM100. Boleh tak? Boleh juga RM100. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in." Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in. Tengok nombor 2 di bawah tu, dia kata rawahu Abu Nuaim. Rawahu Abu Nuaim wa Dailami daripada Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Kata di dalam Jami' As-Saghir, kata hadis ini dhaif. Tanda hadis itu lemah, dhaif. Artinya bahawasanya Allah Taala mengharamkan ia akan syirik, akan syurga. Ini syurga ni. Go kekal sini. Inna Allah haramal jannata. Allah Taala mengharamkan akan syurga ke atas tiap-tiap orang yang ria. Orang ria tak boleh masuk syurga. Allahu akbar. Orang yang ria tutup kurungan. Setakat tu terjemahan hadis tamat. Dikehendaki mengharamkan itu, menegahkan dan tiada memberi ia akan dia. Maknanya orang yang melakukan ria ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri syurga. Tak akan benar orang yang masuk syurga, sebab kita buat amal bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Jadi kena hati-hatilah kita. Hari ni anak-anak kita ni, orang-orang kampung biasanya bila dia panggil ustaz-ustaz ni, panggil tutup lebar ni, biasanya dia akan bagi duit. Suruh semaya hajat ke, suruh baca Quran ke, suruh apa, bagi duit. Jadi orang yang pergi ni ingat baik-baik. Jangan kata bagus pergi rumah dia ni RM50. Confirm malam ni RM50, RM20 boleh, kain lagi. Jadi kalau tu rumah tu memang niat tu dah, tak ada pahala dah dia. Memang dia boleh tu je. Atau kita tak cerita lagi dalam masa sudut lain, dari sudut ni. Takut kita dalam masalah ni. Dan sebenarnya Nabi diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata apa? Rihul jannati yujadu min masirati 500 am wala yajiduhu man talabad dunya bi'amalil akhirah. Allahu akbar. Tengok hadis nombor 3 di bawah, rawahu Dailami an Ibni Abbas. An Ibni Abbas, mengikut dalam Al-Jami' As-Saghir, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, lemah. Artinya bermula bau syurga itu. Syurga ni boleh bau. Belum masuk tu, orang-orang ahli syurga dia telah menghidu bau syurga. Sejauh mana? Dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun. 500 tahun ni berapa ribu kilometer kita boleh jalan kaki. Boleh dah. Beribu kilometer lagi nak masuk syurga tu, kita sudah tercium bau syurga. Harum dia. Dan tiada mencium akan dia. Ini bahaya. Tidak akan dapat cium bau syurga itu mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat. Allahu akbar. Berat ke tak berat? Menuntut dunia dengan amal akhirat. Nak duit tapi buat kerja agama. Merah muka-muka baca Quran pasal nak duit. Ini dia panggil orang yang buat kerja akhirat tapi nak menuntut dunia. Ini berat. Jadi kita kena berhati-hatilah benda ni. Baik, kita hari ni ustaz-ustaz pendakwah, para pendakwah ni. Jadi kalau nak jual agama ni, awak nak ajak saya ceramah boleh, tapi awak kena bayar 1 jam RM2,000. Ada sekarang ni RM1,500. Sampai RM3,000 ada 1 jam. Ini masalah. Kita letak harga nak menyampaikan Islam. Kalaulah lagu ni, cara ini di zaman sahabat dulu, nasihat Islam tak sampai kepada kita hari ni. Dalam Quran Tuhan sebut, aku tak minta upah dengan kamu. Tapi kalau sekadar orang bagi tambah minyak, tambah kapal terbang tu, setakat tu je lah. Tapi jangan sampai letak harga tinggi-tinggi yang menyebabkan orang takut nak dengar ceramah agama. Ini bahaya. Allahu akbar. Dengan amal akhirat tutup
kurungnya setakat tu riwayat apa ni makna hadis. Dan ketahui olehmu bahawasanya ria itu ada 6 macam. Ria ini ada 6 kategori, 6 jenis dia. Kita belajar satu-satu. Yang pertama, ria dengan tubuh badan. Seperti menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya, supaya disangka akan dia mengerjakan ibadat pada malam dan puasa pada siang hari. Guano kurus tu tak cukup makan puasa. Kenapa mata nampak keletuk tu? Tak cukup tidur malam tahajud. Hari ni berat kes ni. Bila hari ni dia panggil satu fenomena masyarakat Melayu hari ni, dia suka anjur majlis qiyamul lail. Masjid ni qiyamul lail. Qiyamul lail perdana pula tu, bukan main-main, perdana lagi. Istilah baru. Sudah qiyamul lail pagi, esok pagi lagi duduk kedai kopi cakur. Mana nampak letih tu? Pukul 3 semalam qiyamul lail. Hidup menyohu pula. Tujuan kita qiyamul lail, maya malam ni afdal, tujuan apa? Tujuannya nak maya sore-sore, sunyi-sunyi, tak ada orang tengok, ni kita duduk bangga kedai kopi. Jadi kerja. Ni. Ria yang pertama ni, ria dengan tubuh badan. Tunjuk kita ni mengatuk kasar qiyamul lail semalam. Ya. Dan kedua, ria dengan kelakuan. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka akan dia memikirkan kelakuan akhirat. Allah, kalau jalan kat tunduk, dia kata tijak semut pun tak mampu. Waraknya nampak. Allah, ustaz tu kalau jalan kak, Allah, bimbang kita takut sepak kursi dah. Tunduk ni, kuat tunduk. Tak ada orang, dia celek batal dulu pada orang lain lagi. Jangan. Ini ria dengan kelakuan. Yang ketiga, ria dengan pakaian. Seperti memakai ia akan kain yang kasar-kasar, yang bertampung-tampung. Kain cari bertampal di sini. Dia kata kenapa baju tampung tu ustaz? Haji tuan. Zuhud. Zuhud ni. Pakai baju gotok-gosok. Balah dia malah tereka baju. Paduk nyabik ke zuhud. Ni nyakit juga ni. Nak tunjuk dia ni warak. Supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Siapa dia tu? Kereta ngongek-ngongek jalan nak cabut pintu tu. Jangan ustaz ni ustaz tasawuf kuat ni. Tasawuf. Tu kereta pula baju tak gosok, tasawuf. Akak mari 3 pinggir tak cukup. Tasawuf molek lagi ni. Baru kena. Dan yang keempat, ria dengan perkataan. Ria dengan perkataan. Seperti ria orang yang berpidato dan memberi nasihat. Allahu Akbar. Ini penyakit banyak ni. Dengan Quran dan hadis dan perkataan salaf, seperti sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar. Allahu Akbar. Ria dengan apa ni? Ria dengan perkataan. Bila bercakap kak, Allahu Akbar, saya ni ahli tasawuf ni. Bercakap tinggi ilmu nampak. Hebat. Itu pun ria dengan perkataan. Nak nunjuk-nunjuk pada orang. Nak suruh orang kapur ni kagum pada kita belakang. Jadi itu dipanggil ria dengan perkataan. Lepas tu bukan sakat ria tu. Zaman ni tambah soal lagi pula. Dia kondem orang lain pula. Ustaz tu tak pandai tu. Mana geting. Dia bukan ngaji kitab tua ni. Dia ngaji universiti. Ria juga lah gitu. Dia tak ngaji universiti, paduk ngaji kau yang ngaji universiti. Tak reti dia tu. Bodoh. Hak tu lagi nya sesak pula dia tu. Habis kata pindah duk jajar orang sesak. Ni pun ria juga lah gitu. Kalau kita betul-betul ikhlas ngajak, royak kau orang kapur ni. Biar orang faham. Ni tidak naik atas masjid kau duk cerita orang. Kau duk puduh orang tu, duduk kutuk orang ni, duduk menyesak orang tu. Ni apa kerjaan ni? Ngajar kita tasawuf contohnya. Lagi dahsyat. Ini ria dalam memberi nasihat. Bukan beri nasihat. Apa ni? Duk ngutuk orang. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrullah di hadapan orang lain. Duduk dia orang lain duduk dia kak waktu dia sebeh. Right. Lo ni pula bukan sebeh dengan tali ni. Hak pecek pula ni. Peh duk bunyi dak. Allah warak dia tu. Subhanallah semacam ni. Tak ada orang tak pecek-pecek pun. Mungkin pecek tangan ya, mulut tak gerak. Mulut. Jalan belakang.
Pasal itulah. Kalau nak guna tasbih juga, jangan duk guna hak bunyi tu. Napa nak nunjuk kau ke sangat? Banyak zikir dia ni. Senyap-senyap ya zikir. Nabi tak guna tasbih apa zikir dengan tangan. Dan kelima, ria dengan pekerjaan. Seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud dalam sembahyang di hadapan orang lain. Malik rumah tak sembahyang pun. Depan orang ni panjang sangat rokok sujud ni. Dan yang keenam, ria dengan banyak murid, ramai murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Allah tengok murid saya ni. Kalau saya mengajar penuh orang ikut. Satu. Guru saya orang mursyid pelakon. Mursyid pelakon, hok boleh terbaik atas angin pelakon. Dulu kita selalu dengar apa ni orang panggil kajian langit. Dengar kajian langit? Kajian langit ada dah. Ini hak baru timbul ni pula kajian aras pula dah. Hebat lagi pada langit ni. Baru timbul kajian aras. Jabatan Agama telefon dia tu tak tahu dah kajian aras ada kawasan ni. Kata nak tahu juga di mana. Tapi tak dicerita lah kat sini. Nak tahu kena mari jumpa orang cerita. Kajian aras pula dah. Dia tak semaya dah dengan orang ni. Dengan Tok Imam ni tak boleh semaya, Tok Imam ni tak betul. Dengan ustaz ni tak boleh ikut tak. Pasal dia tengok dia aras. Ustaz ni memang kalau dia semaya jadi Tok Imam pun tidak ikhlas. Jadi akhirnya dia tak pergi. Semaya jemaah pun tak pergi, semaya jemaah pun tak pergi sebab orang lain tu bodoh belaka. Dia tengok dia aras dah, orang ni tak betul. Hebat. Jadi kalau dia mau dengar kajian langit selama ni, hak terbaru ni kajian aras pula dah. Dia boleh nampak aras. Kau berat. Tidak kau berat penyakit ni. Jangan duk pelik. Kalau tengok hak pelik-pelik tak usah buat lah, tak usah ikut lah. Kita klik tanya, awak buat pelik-pelik ni ada Nabi buat ke macam ni? Tak ada Nabi buat, tak usah ikut. Dia hebat ustaz. Hebat. Kalau tiup air apa ni boleh benda-benda. Lo ni orang macam ni, dia power, dia tunjuk power dia nak suruh orang percaya, biasanya dia main ilmu sihir. Dia main ilmu sihir. Pergi kat rumah dia tu, kita turun kereta dia boleh royak dah. Cik ni mari ada hajat ni. Tak. Orang tino rumah tak apa sihat. Allah dia kata ilmu gaib sungguh. Tahu. Kita tak ada royak, tak ada cerita lagi dia tahu dah. Ini biasanya pokok ajaran sesat ni dia akan guna ilmu-ilmu sihir. Nak suruh orang pengaruh dengan dia, percaya dengan dia. Maka sekalian yang demikian itu haram. Ni perkara tadi benda haram belaka. Bahkan dosa besar. Nauzubillah lah. Jadi kita hak duduk cakap ni pun hati-hatilah dengan cakapan. Jangan kita duduk pelekeh orang. Jangan rasa orang tu tak kerti, orang ni bodoh, orang ni tak pandai. Kita seorang pandai. Itu termasuklah perbuatan ria namanya tu. Adapun menuntut pengikat pada hati manusia, nak suruh hati manusia ni terikat dengan kita. Itu mana pengikat. Pengikat, maknanya pengikat nak suruh manusia ni terikat dengan kita. Apa dia ni? Dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka ia tiada haram. Seperti menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Tak apa dia kata. Apa dia kata ni? Dan dengan ilmu hisab, dengan ilmu kira-kira kita mengajar ya. Dan dengan ilmu kebomoran. Bomoran ke apa itu? Bahkan adalah ia harus selama tiada padanya tipu dan takabur dan umpamanya. Jadi kalau kita ni baca benda-benda yang menyebabkan orang rasa sayang kepada kita, tidak jadi masalah. Dia kata selagi tidak ada tipu dalam tu. Tapi biasanya puak-puak ni bukannya baca, dia sihir. Sihir orang nak suruh itu. Tapi kalau dengan sebab kita bercakap ni orang minat, tidak jadi masalah lah. Ramai mana orang nak ikut kita, ikut. Tapi jangan kita ni bangga pula, jadi sombong dengan perkara yang ada itu. Dan bahawasanya ria yang lebih besar, iaitulah ria munafik. Tanda bahawasanya ria yang besar itu tak nombor satu situ. Dipanggil ria munafik. Nombor satu. Dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir, maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Orang munafik, ria dia tu lebih jahat daripada syirik betul. Orang syirik betul senang nak kira. Senang tak senang? Kita tahu dah dia ni jangan ikut dia kafir. Habis kita.
Tapi orang munafik wal iyazu billah, yang kita payah nak kenal dia kafir, dia tak beriman dengan Allah. Tapi dia duduk dalam masjid berpura-pura Islam. Ana ada cerita dah dulu. Cerita seorang tua yang bernama Al-Julas Ibn Suwaid. Ingat cerita ni? Kau kena ulang balik. Seorang tua, pakcik. Nama dia, tulis nama. Al-Julas Ibn Suwaid. Dia ni, kerja dianya, waktu semaya, duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Rasulullah duduk. Kemudian, sudah semaya, dia tak dengar Nabi kuliah. Dia naik motosikal klik rumah dia. Ni tak tahu juga ni pasal jenis pergi semaya, sudah semaya tak dengar orang kuliah. Lepas tu dia mari tanya, ustaz kata apa? Lepas tu duk ulah hak belakang tu. Dengar tak? Ni penyakit juga ni. Penyakit pasal jenis penyakit. Penyakit tak saya dengar tapi nak kritik. Ni masalah. Jadi Julas bin Suwaid ni sudah Nabi kuliah, Nabi semaya, dia balik tak dengar kuliah. Anak saudara dia nama Umair bin Sa'ad. Dengar ni pelajar-pelajar kita ni. Umair bin Sa'ad ni seorang kanak-kanak budak. Umair bin Sa'ad ni dia duduk dengar Nabi kuliah, tak balik dengar kuliah. Sudah dengar kuliah, dia balik rumah dia, tengok pakcik dia duduk buah ramai-ramai dengan geng-geng dia, hak kaki munafikin ni belakang. Dia kata pakcik, pakcik tak dengar kuliah Nabi saat ni. Kami dengar Rasulullah cerita tentang syurga, tentang neraka, seolah-olah kita nampak syurga, nampak neraka. Wal'iyazubillah. Pakcik Julah dia sengih suka. Dia kata awal, kalau bahasa Kelantan kat awal tak? Awal Umair. Anakku lah dia bahasa. Kalau lah Muhammad kata saat ni betul, kami yang tak dengar kuliah ni, bodoh. Lebih pada himar, lebih pada keldai. Donkey. Tahu donkey? Nanti hak bodoh tu. Umair bin Sa'ad ni, nak cerita ringkas yang malam ni. Bila dia dengar pakcik dia ni kutuk Nabi SAW, dia bangun selalu. Dia kata, wallahi ya pakcik, ya ammi, pakcik lah orang yang paling saya sayang atas dunia ni dulu. Tapi hari ni pakcik lah orang yang paling saya benci. Saya hari ni di persimpangan jalan. Sama ada saya jadi pengkhianat kepada Allah dan Rasul, saya diam. Ataupun saya pergi repot pada Nabi SAW. Pakcik dia Julas ni, si munafiqin ni, terlalu confident dia. Nabi tak akan percaya cakap budak ni. Dia kata gilah nak repot ke siapa pun, tak ada masalah. Umair bin Sa'ad ni lari keluar daripada masjid, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita apa yang berlaku. Nak cerita bahaya munafikin. Bila dia cerita, sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekeliling ni, ya Rasulullah, budak ni Umair ni, kanak-kanak ni, Julah bin Suwaid ni duduk belakang Rasulullah maya. Sebab besar lebih pada gapo lagi. Kau orang Arab ni sebab besar bakar. Ekor tu kat berjela mari. Tokailah cakap macam ni, tak pernah sabar ni. Tak boleh terima. Semua sahabat tak boleh. Ya ada. Tak pernah sabar. Belakang Rasulullah mayan. Cakap macam ni. Tak boleh. Tak logik. Umair bin Sa'ad menangis. Bila repotan dia repot dia ni tidak diterima, dia bangun, dia angkat tangan. Ya Allah, sekiranya laporan aku ni benar, benarkanlah. Kalau aku dusta, dustakanlah. Umair bangun nak keluar daripada masjid dengan penuh tangisan dia. Tiba-tiba Jibril mari. Waktu ayat keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka akan bersumpah, dia tak kata, tapi sedangkan mereka telah mengeluar perkataan kufur. Nabi panggil, ya Umair Sa'ad. Mari Umair. Nabi kata, abshir. Aku ucap tahniah pada kamu wahai Umair. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan dakwah kamu tadi daripada 7 lapis langit. Malaikat Jibril turun cerita pada Nabi betul apa yang dilapor oleh Umair bin Sa'ad. Dia lagi panggil pak cik mari. Bila mari Julah bin Suwaid ni dengan serba besar dia ni cakap depan Nabi. Oi Rasulullah, budak kecil ni apa benda ni? Tokailah dia bahasa kecil pun tak pandai lagi. Nak repot saya dah. Saya belakang Nabi semaya. Subuh ada belakang Rasulullah. Tokailah saya nak cakap macam ni. Subuh. Bila bersumpah Nabi baca ayat Quran, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka akan bersumpah dia tidak kata. Nabi kata mubtabak. Kalau tidak memang kafir. Itu cerita ni. Padahal kita kata ni, ria yang paling besar ni ria munafik yang menzahirkan iman pada ketika hatinya kufur. Ini yang paling bahaya sekali dalam hidup kita ni.
Na'udzubillah lah, kita jangan jadi orang lagu ni. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Yang kedua, ria dengan ibadat yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur ia di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Jadi sembahyang ni dalam majlis rasmi je. Bila ada majlis rasmi gak hebat kita. Dengan kain samping lagi, dengan sokok lagi pergi sembahyang. Bila tak ada majlis rasmi, tidak masjid pun tak. Dan yang ketiga, iaitu yang lebih kecil, bahawa tiada ria ia dengan fardu, bahkan ria ia dengan ibadat sunat. Hak fardu nak ria ke siapa? Semua orang sembahyang. Tapi ibadat sunat nak nunjuk pada orang, sebab orang lain tak buat, kita buat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nascaya tiada mengerja ia akan ibadat yang sunat itu. Ada berapa jenis? 3 jenis ria. Yang paling bahaya sekali ria munafik. Yang kedua ria ibadat fardu. Yang ketiga ria pada benda-benda sunat. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat ria itu menolak akan segala sebabnya. Kita tahu dah ria dia penyakit. Maka apakah ubat dia? Kena tahu ubat. Kalau tak tahu ubat, tak ada faedah kita belajar. Segala sebabnya iaitu 3 perkara. Sebab ria ni 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Suka orang puji kita. 1. Dan kedua, takut dicela. Kita takut orang kritik kita, orang keji kita. 2. Dan ketiga, loba. Apa makna loba? Tamak. Tanda itu. Loba makna tamak akan harta. Sebab 3 sebab ni lah. Orang manusia yang akan jadi ria. Adapun ini huraiannya. Adapun yang pertama tadi, kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang ramai dalam peperangan. Tengok musuh ramai, kita duduk depan sekali. Pasal nak tunjuk hero. Supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Hebat dia tu. Mana-mana tempat dia dulu depan sekali. Dan ubatnya barang yang telah terdahulu daripada pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Tengoklah, kita sebut dah ubat baru ni. Iaitu bahawa mengetahui akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Kita rasa ya hebat orang puji. Tapi tak ada apa-apa. Orang puji kita 3 hari 3 malam. Kenyang ke tak kenyang? Kenyang? Kena makan nasi juga. Tak ada apa. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Maka tiada ada faedah baginya. Bahkan rugi semata-mata. Kita ingatlah. Orang puji pun tak ada apa aku. Dan lagi ubatnya, bahawa mengetahui akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya. Allahu Akbar. Kita kena faham, yang kita takutnya apa dia? Dicerca pada hari kiamat. Dan diriwayatkan bahawa orang yang ria itu akan diseru pada hari kiamat dengan 4 nama. Apa dia nama dia sini ni? Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Jadi 4 nama, tanda. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Izhab fakhuz ajraka mimman amil talah fala ajra laka indana. Jadi hadis ni tak tahulah. Hadis ke apa benda ni? Tak ada takhrij di sini. Artinya, hei orang yang ria, ya murai, ya ghawi, yang sesat, ya fajir, hei yang jahat, ya khasir, hei yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Allahu Akbar. Pergi ambil ngawet tu, kamu amal sangat ngawet tu. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Tak ada pahala sini. Jadi apabila mengetahui akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya kerana ria itu, nescaya mudah atasnya meninggalkan ria kerana suka dipuji manusia itu. Jadi kita tahu dah ria-ria ni penyakit. Jadi pujian-pujian ni pun penyakit. Jadi orang puji pun sama, orang tak puji pun tak apa. Jangan duduk nyari orang puji. Kita bukannya penyanyi, pelakon tak. Seperti mereka yang mengetahui akan ada racun di dalam air madu. Madu ni ada racun.
maka sudah tentu atasnya meninggalkan air madu itu. Kalau kita tahu, kita tak akan minum benda ni. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasa ia. Hancurlah kita. Tambahan lagi, menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Subhanahu wa taala. Kita beli manusia puji, tapi Allah Taala seksa. Buat apa? Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapat. Manusia ni suka cari benda hopeless. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah, nascaya menjadikan Allah Taala akan mereka itu murka baginya. Allahu Akbar. Kita hari ni, kita suka nak suruh orang puji kita, walaupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat ni. Berat tak berat? Berat. Tapi kalau kita dikeji oleh manusia, Tuhan suka pada kita, biar. Kejilah mu nak keji secara mana pun, tak ada masalah. Itu sebab yang pertama, manusia ni jadi ria sebab suka dipuji. Adapun sebab ria yang kedua, iaitu takut dicela oleh manusia. Betul tak betul? Kita takut orang cerca kita. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya celaan mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia jika ada ia dipuji pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena belajar betul-betul. Kalau kita dengar ustaz, saudara, sahabat, orang tu duk cerita awak, tak usah duk merah telinga lah. Tapi boleh kan? Ni teori ni. Nak tak merah telinga ni bukan sebab benda yang senang tak. Dia cerita kawan, cakap minggu lalu kita tak. Biar. Dia cerita kita dalam apa tu? Tanya dia. Dia kata awak gini. Alhamdulillah. Saya hari ni puasa tidak, puasa sunat tidak. Semaya tahajud pun tak sempat semalam. Semaya duha pun tidak. Habis bila orang cerita kita, dia beri pahala kepada kita. Terima kasih saudara. Boleh kata lah kita? Kau dengar orang cerita kita kerja kaki selalu pasal pengong. Dengan mak dia cerdik sangat. Ni tak tahan ni. Allahumma. Duduk mana dia? Cari selalu tak? Jadi kalau kita boleh cool, dia panggil cool, ni maknanya boleh bertenang. Dengar orang cerita kita, terima kasih. Ada sebuah kitab yang baru ya, ana beli di Mekah haji baru ni. Nama kitab tu Syukran Ayyuhal A'da. Nama kitab Syukran Ayyuhal A'da. Terima kasih wahai sang musuh. Mana boleh terima kasih kepada musuh? Sebab apa? Bila orang cerita kita boleh pahala. Lebih-lebih lagi kalau dia buat fitnah pada kita, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang kata apa. Tapi nak topak telinga ni berat kalah juga ni. Telinga lembek, nak suruh topak orang kata apa tak berat. Bukan tunggu kayu kita. Tapi inilah dia panggil mujahadah. Power nafsu amaratun bisu ni. Jadi kita tahulah tak memberi mudarat apa-apa. Kita kata dalam kitab tu kata syukran ayyuhal ada. Kita kata juga terima kasih wahai pencela, pencerca. Cercalah siang dan malam, saya boleh pahala. Boleh katalah kita. Kena kata gitulah kita ni. Tolong nyapalah pada orang-orang yang ada cerca kita tu. Duk cerita siapa-siapa ni, tolong nyapa ke dia, kata ustaz terima kasih. Pasal dia boleh pahala. Tidak, itu kalau saya. Kalau tuan-tuan sendiri pun kata tolong nyapa ke dia, kira salah ke dia, cerita lagi kata aku. Aku boleh pahala. Boleh ke setara tu kita? Kau naik martabat wali dah setara ni. Wali dah kan. Min auliyaillah lah kita setara ni tak? Baik. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan ria yang sebab murka Allah Ta'ala kerana takut akan dicela makhluk yang tiada memberi mudarat. Tak apa, biar. Kita tak akan buat benda yang Tuhan marah. Walaupun orang cuca kita, tak usah. Dan memadakan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan qasak ria yang di dalam hatinya, nascaya benci mereka itu akan dia. Dan bahawasanya rianya itu tak dapat tiada, nyata ia bagi manusia, sama ada segera atau lambat. Orang akan tahu juga. Maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Orang akan tahu, orang akan benci. Dan jika ada yang mengerjakan ibadat dengan ikhlas, jika ada ia mengerjakan ibadat dengan ikhlas, nascaya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia,
maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji. Puji daripada Allah Ta'ala dan puji daripada makhluk. Allahu Akbar. Adapun sebab yang ketiga bagi ria. Kita masuk sebab yang ketiga. Kita perhabislah bab kita ni sikit je. Iaitu tamak. Manusia yang jadi ria sebab dia tamak. Tamak pada apa ni? Loba akan harta. Dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda pekerjaan yang diwahamkan saja. Itu khayalan ya. Kalau kita buat benda orang bagi orang tiada tentu mendapat yang akan dia, belum pasti kita dapat. Sekalipun ria ia dan luput hilang redha Allah Ta'ala dengan sebab rianya, itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan. Dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk, tiada sunyi ia daripada kehinaan. Allahu Akbar. Tanda betul-betul orang yang tamak nak dengan hak bagi orang ni akan jadi hina. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak dengan makhluk, nascaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Maka apabila menghadirkan ia dalam hatinya akan nikmat syurga, dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab ria, nascaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk, dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas, dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Bila kita tahulah kalau kita ria ni nak suruh orang beri benda pada kita, benda-benda orang beri ni bukan daripada orang, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita faham macam ni, kita hapuskan sifat tamak dengan makhluk, kita bergantung dengan Allah. Pada waktu itu Allah Ta'ala akan tukar daripada sifat tamak kepada ikhlas. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang ria itu, dengar ni baik-baik, ini penawar hati kita duduk sini. Ubat nak cegah daripada ria itu bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau. Apa dia kata? Sembunyikan ibadat. Duduk di rumah kita, di pondok kita malam-malam, tutup lampu, tutup pelita, mayal sebanyak-banyak mungkin. Itu dia panggil sembunyi ibadat. Puasa, sembunyi. Nida bila puasa kak sibuk lalu. Lapar hari ni tu puasa. Habis kata kapur cerita. Dia ya. Puasa hari ni. InsyaAllah buat tak tahu gitu jawapan buat. Barulah betul ni dah sibuk dengan orang pula. Supaya tadi jugalah. Pergi maya tahajud sekali, habis kapur sibuk. Seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan. Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadat. Jadi kalau kita buat ibadat nak suruh orang ikut, kita ni ketua orang, supaya mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu, dengan syarat bahawa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh ria, maka boleh kita buat. Jadi kalau kita ni orang dimalui oleh orang, bila masjid kata kita ni nak minta derma hari ni, kita pun tengok belakang-belakang kita ni ahli koprak belakang, kita bangun, pengurusi masjid, saya punya mewakili syarikat saya derma pada hari ni RM10,000 bagi cek, supaya bukan nak nyoh ni, bukan nak bangga, tapi nak suruh kawan-kawan ahli koprak kaya lain itu biar bangun juga. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bangun hari ni tujuannya kan apa? Kerana nak bangga-bangga, nak suruh masuk dalam sini hari besok tepek di Kedah kita besar-besar. Hak ni tak jadi apa dalam ni. Jadi kita ingat, kita tujuan kita buat supaya orang ikut, maka tak jadi masalah. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Jadi kalau kita buat maksiat, kita kena sembunyi, jangan tunjuk. Kalau tunjuk ni ada dosa lain pula, dahlah maksiat, bangga pula dengan maksiat, itu dahsyat. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Jadi kalau orang buat maksiat dia sembunyi, jangan orang kata dia jahat lah. Adapun jika menyembunyi akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang saleh, maka tiada harus dia. Hak ni tak bicara dah sebenarnya. Dia terkaki maksiat dah, dia tak bicara dah bab ikhlas ni. Tapi dari segi hukumnya macam ni. Dan adapun meninggalkan taat. Ini dia panggil sini ni tanda betul-betul ni. Rimak kat sini tepat salah faham. Adapun meninggalkan taat kerana takut akan ria, maka tiada harus akan dia
Tidak harus. Ada setengah orang ni, kenapa awak tak pergi belajar tu? Allah, saya nak pergi tapi takut orang kata warak. Ini bukan. Mu memang kena kacau ke syaitan tu. Kenapa tak sembahyang sunat tu? Takut orang kata warak. Duk main takut semacam ni. Kenapa tak baca Quran? Takut orang kata, takut ria. Ni tak jadi. Ni, meninggalkan taat kerana takut akan ria, maka tidak harus, tak boleh. Bahkan adalah ia masuk di dalam ria. Orang tinggal meninggalkan taat kerana takut pada ria, ria dah tu. Berkata Al-Fudail Ibnu Iyad. Tulis Al-Fudail, letak bagi depan. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya. Ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya. Artinya bermula ria itu meninggalkan akan amal ibadat kerana takut akan datang ria. Ria dah. Kita tak buat ibadat ni kerana takut ria, itulah ria namanya. Buat dulu, lepas tu baiki hati itu menunjukkan kita ikhlas. Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadat dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan ria itu. Buat ibadat, lawan, hapuskan ria. Kalau macam ni beratlah kita. Ramai orang ni bila kita cakap, ya akhi, kenapa tak mengajar, kenapa tak bagi kuliah? Dia kata, saya rasa hati saya ni belum ikhlas lagi. Lepas tu nak tunggu ikhlas bila? Nak tunggu ikhlas. Ngajar dulu, baiki hati, ikhlaskan. Barulah jadi ni, nak tunggu ikhlas bila? Kita bukannya ada skema, ada klinik boleh cek darjah ikhlas sudah 80% baru boleh mengajar. Mana ada macam tu? Ini semua termasuk dalam kata-kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan amal kerana takut ria, dianggap sebagai ria. Benda tu. Jadi bila kita hendaklah mengerjakan akan ibadat dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan ria itu, dan jika jatuh juga ria, kalau ria juga, terria juga dalam hati kita, maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan segera. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita rasa kita ni ria, kita taubat cepat-cepat. Astaghfirullah. Itulah dia. Tamatlah perbincangan kita 10 perkara penyakit-penyakit batin yang tak nampak, tapi penyakit ni dahsyat. Penyakit ni berat, penyakit kronik yang perlu dihapuskan. InsyaAllah kita akan masuk dalam kategori yang ketiga, kitab yang ketiga, pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Habis dah, hak keji-keji, sesah belakang dah. InsyaAllah kita akan sambung dalam perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.